Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan saya ingin mengulas pada video kali ini tentang isu yang dibangkitkan oleh Menteri Ngah Kormeng tentang cadangan untuk mengangkat Kampung Baru Cina sebagai warisan tapak UNESCO. Perkara ini telah mendapat kritikan-kritikan negatif daripada NGO Melayu dan juga salah seorang daripada profesor di Universiti Awam. Isu ini telah dibangkitkan oleh NGO Melayu dengan mengatakan bahawa tujuan untuk mengambil atau mengangkat Kampung Baru Cina akan menggugat kedudukan Melayu sebagai Bumiputera ataupun penduduk asal. Dan kalau kampung Cina yang dihuni oleh orang Cina, mungkin mereka akan menjadi status sebagai penduduk asal. Terusnya NGO itu juga mengatakan bahawa kenapa tidak diangkat kampung-kampung Melayu untuk menjadi tapak warisan UNESCO. Jadi jelas di sini bahawa NGO Melayu ini telah membuat isu warisan sejarah ini sebagai isu perkauman atau politik perkauman. Malangnya ada juga seorang profesor daripada Universiti Awam, seorang berbangsa Cina, telah juga membuat kenyataan bahawa beliau berpendapat bahawa Kampung Baru Cina ini tidak mempunyai kualiti atau karakter yang sebaiknya untuk dijadikan tapak warisan UNESCO. Lagipun mengikut beliau adalah lebih baik untuk menghormati semua kaum dengan mengangkat suatu pertempatan yang mempunyai penghuni-penghuni pelbagai kaum bagi menghormati keadaan dan perpaduan di dalam negara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ulasan saya tentang isu ini adalah cukup mudah sekali. Saya menganggap bahawa Kampung Baru Cina dan juga peristiwa Bukit Kepong adalah sebagai warisan sejarah negara kita bersama. Kita semua rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Kadazan, Bajau dan sebagainya. Kita semua adalah rakyat di dalam negara Malaysia. Walaupun sejarah kedua-dua ini berlaku pada tahun 1950, ia adalah bibit-bibit yang terjadi dalam penentuan dan pembentukan sebuah negara bangsa, iaitu negara Malaysia daripada tanah Melayu. Oleh itu, saya berpendapat bahawa Bukit Kepong dan Kampung Baru Cina adalah warisan sejarah negara. Maka sebagai warisan sejarah negara bersama, iaitu rakyat kita semua bersama, maka artifaknya, iaitu pertempatan ataupun kawasan Bukit Kepong yang mana balai polis wujud itu seharusnya menjadi memorial ataupun tempat petanda. Kita perlu mengetahui bahawa Kampung Baru Cina ini telah direka ataupun dicadangkan oleh Sir Harold Briggs di dalam kegiatan beliau untuk memerangi pengaruh komunis yang bergerak di dalam hutan. Jadi tujuan untuk memindah sekumpulan rakyat ataupun sekumpulan manusia yang sebahagian besarnya adalah kaum orang Cina, adalah untuk menghindari mereka daripada membantu secara rela atau membantu secara paksa perbekalan untuk askar-askar ataupun anasir-anasir komunis yang bergerak di dalam hutan. Jadi apa yang dikatakan
breaking the supply chain, iaitu untuk memutuskan bekalan. Yang keduanya adalah untuk menghindari daripada pengaruh ideologi komunisme bersemadi di dalam rakyat ataupun kaum Cina yang ada cukup ramai pada ketika itu. Umum diketahui juga bahawa pertempatan juga dibuat untuk orang asli, iaitu orang asli yang tinggal di dalam hutan ataupun berdekatan dengan hutan juga telah diubah ke dalam apa yang dikatakan new settlement atau pertempatan baru. Diberitakan juga oleh seorang penulis atau pengkaji, Ray Nice, bahawa ada juga orang-orang Melayu yang hidup dekat dengan hutan yang menjadi sasaran komunis mendapat bekalan juga telah dipindahkan pertempatan lain, tetapi dengan cara bermusyawarah serta persetujuan. Kampung Baru Cina yang dikatakan oleh pengkaji-pengkaji adalah satu pemaksaan untuk orang-orang Cina berpindah, dan mereka terpaksa hidup di dalam satu pertempatan yang hampir serupa dengan pemenjaraan. Apabila dilihat bahawa terdapat menara-menara yang ada pengawal bersenjata dan kawalan untuk masuk keluar daripada tempat ini dikawal rapi. Ada juga seorang pengkaji itu telah mengatakan bahawa pada permulaannya kehidupan adalah amat perit. Ada yang meninggal dunia, ada yang sakit kerana pertempatan baru, maka ia adalah menjadi sesuatu penyiksaan kepada kaum ataupun orang-orang yang berpindah kepada suatu tempat baru secara paksa. Jadi, apakah nilai sejarah yang dapat kita ketahui ataupun tanggapi daripada sejarah Kampung Baru Cina ini? Yang pertama, kita harus mengiktiraf bahawa walaupun dipaksa, kaum-kaum Cina di dalam Kampung Baru Cina telah pergi secara seaman yang boleh, dan mereka juga telah membuat pengorbanan, dan kerana mereka yang seramai hampir 1,5 juta boleh saja menolak ataupun memberontak, tetapi kita melihat bahawa negara kita tidak mempunyai pemberontakan sedemikian. Jadi kita perlu anak-anak muda dan warisan-warisan daripada nenek moyang, daripada kaum Cina, Melayu, orang asli, perlu mengiktiraf pengorbanan yang telah dilakukan demi menstabilkan negara ketika itu. Yang kedua, kita juga perlu mengiktiraf bahawa kegiatan ini, iaitu pertempatan semula ini, telah memutuskan pengaruh komunisme di kalangan penduduk-penduduk di Malaya, terutama di kalangan satu kaum seperti kaum Cina. Jangan dianggapkan bahawa hanya kaum Cina saja orang komunis. Dikatakan yang menyerang Bukit Kepong adalah orang Melayu, Muhammad Indra. Dan juga ada yang mengatakan bahawa ramai juga komunis-komunis yang daripada kaum Melayu, yang ketika itu ada yang menganggap mereka sebagai pejuang bangsa, tapi ramai yang menganggap sebagai mereka pemberontak kepada pemerintahan British yang tidak memilih kepada ideologi komunisme. Walau apapun demikian, maka di dalam negara Asia tidak wujud suatu negara di ASEAN terutamanya yang mempunyai ideologi politik. Maka di sini adalah suatu contoh yang mana UNESCO sebagai badan dunia mengiktiraf sejarah hitam yang berlaku kepada satu kaum
dan juga kaum-kaum yang lain, serta juga sejarah di mana ideologi komunisme telah dibataskan dengan berjaya sekali. Dari sudut warisan ketiga ataupun pengajaran ketiga, ia adalah satu warisan kepada seni bina dan perancangan bandar. Disebutkan bahawa pertempatan-pertempatan baru ini telah dirancang dengan pelbagai kemudahan bangunan seperti klinik, seperti kedai dan banyak perkara lagi, dan ia menjadi satu contoh bandar awal ataupun bandar yang dibesarkan, ataupun kalau tidak bandar pun apa yang dikatakan suburban area yang mempunyai density ataupun ketumpatan yang tinggi. Cara kehidupan orang-orang Cina di dalam pertempatan ini adalah menjadi suatu warisan bagaimana hidupnya ketika itu, dan ruang-ruang yang dibina dan diubah suai dan dibina semula dan sebagainya menjadi suatu pengajaran kepada arkitek serta juga pelajar-pelajar seni bina dan perancangan bandar di dalam negara ini. Jadi saya rasa bahawa kesemua ini menjadikan Kampung Baru Cina tidaklah semuanya yang berjumlah lebih daripada 400 boleh dijadikan sampel ataupun contoh sebagai penanda kepada warisan sejarah kita rakyat bersama. Janganlah kita menganggap ia sebagai suatu aspek perkauman, kerana ini akan memecah belahkan negara kita. Seperti yang saya selalu katakan, bahawa kita sebagai rakyat Malaysia harus mempunyai kebanggaan, kesayangan dan juga kepentingan terhadap warisan kaum masing-masing. Kita walaupun menjadi rakyat Malaysia, kita tidak boleh menghilangkan bahasa kita sebagai kaum dan juga budaya hidup kita sebagai satu penganut agama serta juga kaum. Maka ini adalah apa yang dikatakan perkara yang terdapat di dalam satu negara, iaitu kepelbagaian. Dan kepelbagaian ini adalah suatu yang penting bagi kehidupan kita bersama. Dalam pada itu, kita sebagai rakyat Malaysia harus menghormati bahasa Malaysia atau bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung dan budaya Islam dan juga budaya Melayu sebagai suatu yang perlu dipelajari dan dihayati dengan dalam, bukan sikit-sikit saja, bukan sipi-sipi saja, kerana tanah Melayu duduk di dalam Nusantara, di mana Indonesia dan juga Kepulauan Melayu menjadi gugusan sejarah dan gugusan warisan pada apa yang dikatakan tempat ataupun kawasan di Asia Tenggara ini. Jadi di situ kita harus menghormati warisan setiap kaum. Tetapi di dalam hal ini, seperti juga Bukit Kepong, walaupun hampir kesemua yang meninggal dunia itu adalah orang Melayu, tetapi ia adalah warisan negara, dan mereka yang tumbang itu termasuk juga isteri-isteri dan keluarga serta anak adalah perwira bangsa. Walaupun pada ketika itu tidak wujud lagi negara Malaysia, masih lagi tanah Melayu di bawah jajahan British, tetapi ia adalah tapak atau foundation kepada siapa kita di dalam negara ini. Akhir sekali saya ingin menyatakan bahawa kita harus mempunyai sejarah yang menjadi warisan bersama. Janganlah kita menganggapkan warisan satu kaum itu lebih penting daripada warisan kaum yang lain.
kesemua warisan adalah penting, sebab warisan itu adalah tempat yang kita bermula. Tidak ada orang bermula sebagai apa yang dikatakan rakyat Malaysia, sebagai satu benda yang tulen, tetapi sebagai satu kaum, satu keluarga yang selepas itu belajar menjadi satu entiti ataupun suatu individu lain, iaitu rakyat Malaysia, a citizen of Malaysia. Itu satu entiti baru bagi semua. Seperti juga apabila kita berkahwin, kita menjadi entiti suami atau isteri, satu entiti yang baru. Dan karakter kita tidak boleh mengambil semua perangai-perangai kita sebagai lelaki ataupun wanita yang menjadi personal kepada kita atau peribadi kepada kita, yang itu ada juga yang kita simpan, tetapi ada banyak juga yang perlu kita kompromi dan juga ubah untuk menjadi entiti yang baru sebagai seorang suami atau isteri, dan selepas itu entiti sebagai seorang bapa ataupun seorang ibu, dan selepas itu seperti saya sendiri sebagai seorang datuk yang ada cucu, bukan datuk yang ada title, tetapi ia juga sebagai yang mendapat status nenek, yang mana ini adalah entiti-entiti baru yang harus kita pelajari. Dengan itu, saya harap bahawa selepas ini janganlah kita terpengaruh dengan mana-mana pihak yang cuba membuat isu perkauman dalam apa-apa aspek warisan, sebab semua warisan sejarah yang mana kita adalah bersama di dalam negara ini adalah warisan sejarah Malaysia, dan dalam hal ini ia juga adalah warisan sejarah dunia. Maka kita harus mengiktiraf dan menghormati tidaklah kesemua pertempatan-pertempatan, tetapi beberapa pertempatan yang mempunyai karakter serta juga bentuk-bentuk yang hampir asal seperti mana yang ia telah ditubuhkan. Jadi sekian saja, saya akhiri dengan salam sejahtera dan salam menjadi kita meraihkan dan mengiktiraf kebanggaan kita kepada warisan sejarah bersama sejarah negara Malaysia. Sekian, terima kasih.